السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الرضوان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kita masih membincang perkara-perkara yang menggugurkan tuntutan sembahyang berjemaah. Ada beberapa perkara yang telah kita bincang dulu. Yang pertama dulu, kerana hujan yang lebat. Yang kedua, kerana lumpur. Yang ketiga, panas yang bersengatan. Yang keempatnya, sejuk yang bersengatan juga. Yang kelima, gelap yang sangat. Makna malam yang paling gelap. Yang keenam, sakit yang musyaqqah hadir. Yang ketujuhnya, bertolak-tolak hadas. Hadas tu rasa nak keluar tak nak keluar, nak keluar tak nak keluar. Yang ke-8nya, tak dapat pakaian. Yang ke-8, tiada pakaian yang sesuai dengan diri seseorang, mengikut martabat diri dia. Walaupun pakaian tu menutup aurat sekalipun, tapi tak sesuai dengan keadaan diri dia, boleh menjatuhkan maruah diri dia, maka syarak menggugurkan tuntutan hadir sembahyang berjemaah. Yang ke-9, takut ketinggalan, keciciran daripada rombongan. Kita ikut rombongan. Jadi kalau kita semua jemaah, kena tinggal kawan. Yang ke-10 ni, hari ni dah, muka surat 39. Yang ke-10, takut daripada orang zalim atas maksum, yakni benda yang kena pelihara daripada kemaluan dan nyawa dan harta dan keluarga. Harta, titik itu je. Jadi kita takut dizalimi oleh orang zalim terhadap perkara yang maksum. Yang maksum tu yang syarak suruh kita jaga 5 perkara. Agama kita,
harta kita, nyawa kita, maruah diri kita, keluarga kita. Syarat so jaga. Jadi kalau kita pergi sembahyang, salah satu daripada 5 perkara yang maksum ini akan dinayai oleh orang zalim. Ya. Misalnya kita pergi tak ada orang jaga, anak dara kita ke rumah, dia ceroboh. Ya, ataupun kalau kita pergi harta kita dirompak tengah jalan. Ya. Ataupun kita pergi orang akan menjatuhkan maruah kita. Pegang spanduk lah nak bunuh kita tengah jalan tu. Ya, sedangkan kita tak salah pun, lebih tenang aja. Menyebabkan jatuh maruah kita. Tak wajib pergi juga. Itu maknanya takut daripada orang zalim. Orang zalim tu atas maksum yang ada pada diri kita lah. Perkara yang syarat kita jaga. Jadi kalau kita pergi, perkara itu akan dizalimi oleh orang. Ya. Yakni benda yang kita kena pelihara. Mana? Daripada kemaluan. Daripada tu mana? Iaitu perkara yang maksum tu, perkara yang syarak suruh jaga tu, kemaluan, aib diri lah, maruah diri kita. Ya. Dan nyawa kita. Kita pergi kena tembak. Dan harta kita. Ini contohnya ya. Dia ada 5 perkara ni. Kemaluan, aib diri, nyawa, harta, maruah diri. Satu lagi apa? Akal. Ya, dan keluarga, akal kita. Itu yang Nabi semua jaga 5 perkara. Agama, maruah diri, harta, nyawa dan akal. Itu wajib kita jaga. Tak boleh kita nak naya-naya benda, nak mensia-siakan 5 perkara ni. Akal tu elok-elok, pergi wasak. Rosak dadah tu sebab dadah tu haram. Kerana dia merosakkan akal yang wajib kita jaga. Bagi maksum makna bukan maksum Nabi tu. Maksumnya yang wajib kita pelihara. Ya, 5 perkara ni. Agama, akal kita, maruah diri kita, harta kita dan nyawa kita. Tu syarak suruh jaga, wajib. Tak boleh kita abaikan. Jadi kalau kita pergi jemaah menyebabkan salah satu daripada 5 perkara ini akan dianiayai, akan tak dapat nak jaga. Ya. Jadi syarak menggugurkan tuntutan agar kita boleh pelihara 5 perkara ini. Ya. Keluarlah kafir harbi. Kafir harbi dia ni tak wajib jaga diri dia. Kita nak bunuh dia boleh, harta dia nak ambil pun boleh. Ya. Itu kafir harbi, dia tak maksum. Dan murtad pun tak maksum. Maknanya tuntutan sembahyang jemaah tu masih ada atas diri dia. Dia orang kafir ni. Walaupun pada syaraknya dia tak wajib sembahyang, tuntutan jemaah tu tak wajib atas diri dia. Maksud tak wajib di situ bukan tak wajib secara maknawi, tidak. Tak wajib dari segi tak perlu diambil tindakan. Kalau dia tak sembahyang, pemerintah tak wajib tangkap, tak wajib hukum. Adapun dosa tak sembahyang tu tetap kena walaupun dia kafir. Ya, sebab itu dalam Quran ya, orang-orang yang dalam neraka sakar tu, bila ditanya kenapa kamu masuk neraka sakar, dia kata apa? Lam akum minal musallin, kerana kami tak sembahyang. Sedangkan mereka orang kafir. Itu jadi dalil sembahyang tu tetap wajib sebab dia makhluk Allah juga, hamba Allah juga. Dia je milih nak jadi kafir, tak nak jadi beriman. Maknanya tuntutan puasa, tuntutan sembahyang, tuntutan haji semua Islam lah juga. Wajib atas diri dia, bukan tak wajib. Cuma yang kata tak wajib sembahyang bagi orang kafir tu, tak wajib atas pemerintah nak mengambil tindakan atas diri dia kalau dia tak sembahyang, kalau dia tak puasa. Kalau orang Islam wajib. Orang Islam tak sembahyang, wajib pemerintah tangkap, di penjara, suruh taubat. Tak nak taubat, wajib bunuh. Hukuman orang tak sembahyang kalau ikut hukum hudud. Ni orang takut. Ya, tak sembahyang, suruh taubat. Tak taubat, bunuh. Tak wajib tanam pun, pergi makan anjing je bangkai dia. Ni dahsyatnya orang tak sembahyang.
Orang kafir pun begitu. Dosa tak sembahyang, tapi tak wajib dia ambil tindakan. Dia akan terima balasan di akhirat. Di dunia tak wajib. Itu maksud tak wajib orang kafir tu, bukan tak wajib tak berdosa. Faham tak? Jadi walaupun dia kafir, tuntutan sembahyang jemaah tu tetap ada atas dia. Jadi kalau ada orang nak zalim kat dia tengah jalan, wajib juga dia pergi. Sebab dia kafir, dia tak maksum. Maknanya dosa tak pergi itu tetap ada. Walaupun tengah jalan tu ada orang nak bunuh dia. Wah, kalau dia pergi pun tak sah. Tuntutan tu Allah ambil kira di akhirat besok. Yang tak sah tu kamu sendiri yang tak nak Islam. Wajib tu tetap wajib sembahyang. Faham tak? Ya. Di sini kita kena bagi faham anak-anak kita supaya dia tidak merasai Islam ni sebagai satu bebanan. Kalau begitu baik jadi orang kafir setengah-setengah begitu. Dia kata tak wajib sembahyang. Nah. Wa'iyazbillah. Dia kata kalau Kristian tak wajib puasa, tak wajib sembahyang. Baik jadi dia. Kita beri faham. Orang kafir tu wajib, bukan tak wajib. Sebab tu dia akan diazab bertangatan azab di akhirat. Azab tak sembahyang, azab tak puasa, azab tak haji, ya. Cuma kata tak wajib tu nisbah hukuman dunia. Kalau dia tak sembahyang, pemerintah tak wajib tangkap. Tak wajib paksa dia sembahyang. Sebab dia sembahyang pun tak sah. Adapun dari segi dosanya, tetap berdosa dia tak sembahyang. Dosa kafir itu satu, dosa tak sembahyang itu satu, dosa tak buat laksana perintah Allah Ta'ala itu satu. Namanya azab di atas azab, azab berganda-ganda. Orang kafir itu, nampak tak? Sebab itu dia kata di sini, keluarlah orang kafir. Maknanya orang kafir wajib pergi jemaah juga, tapi dia ni tak maksum. Walaupun ada orang nak zalim tengah jalan dia kena pergi juga. Sebab Islam tak ambil kira siapa suruh kau orang kafir. Jadi tak terpelihara, tak maksum diri dia, harta dia wajib pergi. Tak pergi, berdosa. Kalau pergi, sebab yang tak sah. Yang tak sah tu sebab dia sendiri memilih tak nak beriman. Sebab tu jadi tak sah. Adapun tujuan sembahyang tu tetap wajib atas diri dia di segi tuntutan dosa pahala pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kan ada ayat dalam surah apa? Surah Fatir ke? Ma salakakum fis saqar. Dia kata apa? Lam akum minal musallin. Bila ditanya, kenapa kamu masuk neraka sakar ni orang kafir? Orang kafir kata lam akun minal musallin, ya. Lam nakum minal musallin, kerana kami tak sembahyang. Jadi dalil rupanya dia tak sembahyang menyebabkan dia masuk neraka sakar. Maknanya orang kafir ni tetap wajib sembahyang seperti orang Islam. Cuma dalam hukum fiqh kita kata syarat wajib sembahyang Islam tak? Makna orang kafir tak wajib. Kena faham tak wajib apa tu? Tak wajib nisbah tuntutan di dunia. Kalau dia tak sembahyang, pemerintah tak wajib hukum. Kalau dia tak sembahyang, dia pemerintah tak wajib paksa. Adapun dari segi tuntutan dosa pahala di sisi Allah Ta'ala, tetap berdosa dia tak sembahyang. Tak apa semua kamu tak beriman, ya, sembahyang tu tetap sembahyang, wajib. Kenapa? Sebab tu dia azabnya bersengatan di akhirat. Itu kena jelaskan anak-anak kita gitu, supaya dia tak rasa orang kafir baik tak wajib sembahyang. Siapa kata orang kafir tak wajib sembahyang? Kena cerita kat dia macam tu. Faham? Ya. Dia sembahyang tak sah, tapi dia tetap wajib sembahyang. Dia tak sembahyang tu dosanya akan berganda-ganda setiap hari. Tu puncanya azabnya akan bertambah dalam neraka. Orang kafir, nampak tak? Ya, azab di atas azab. Azab tak sembahyang, azab tak puasa, azab tak haji, azab tak beriman, dah satu dah. Ada? Ya. Jadi kafir harbi dan murtad, tuntutan sembahyang berjemaah tu tak gugur, walaupun kalau dia pergi menyebabkan dia dizalimi.
Sebab diri dia tu tak maksum. Syarak tak jaga diri dia. Sebab dia murtad, syarak tak jaga dah. Harta dia, akal dia tak ada nilai di sisi Allah. Maknanya wajib pergi juga. Walaupun kalau pergi orang bunuh kamu. Kalau kamu pergi, harta kamu kena rampas. Wajib pergi juga. Kenapa suruh murtad? Nampak? Maknanya walaupun dia murtad, tuntutan jemaah tu tak gugur, tetap wajib. Sembahyang tak sah. Tak? Tapi kena qada. Ya. Orang murtad ni kena qada bila masuk Islam. Jemaah yang tak pergi tu wajib qada tu. Nampak? Walaupun kalau dalam waktu dia murtad tu ada darurah, orang zalim tengah jalan. Kalau dia taubat besok, kena qada oleh jemaah tadi. Sebab jemaah tu tak gugur bagi pihak dia. Orang lain tak wajib qada. Sebab dia maksum. Ada? Walaupun tak dapat pergi jemaah tu tak wajib, sebab tak wajib bagi dia sebab dia maksum. Kalau orang Islam ni. Tapi orang murtad, dia tetap wajib pergi walaupun ada orang zalim tengah jalan. Mengerti kata kalau dia taubat besok, jemaah yang dia tak pergi waktu dia murtad tu, walaupun kalau dia pergi dia boleh kena dizalimi, tetap kena qada. Sebab dia tak gugur tuntutan jemaah bagi diri dia. Dan sebab murtadnya dia itu syarak, ya, tak memandang diri dia tu ada harga, tak ada harga di sisi Allah. Hinonya sampai Allah tak memelihara dia, tak maksud. Nampak tak? Ya, itu maksud dia. Orang kafir harbi, orang murtad, ya. Dan yang meninggalkan sembahyang, orang tinggal sembahyang dengan sengaja ni, dia berakal tak gila tapi tak nak sembahyang. Walaupun kalau dia pergi, dia akan teraniaya tengah jalan, tak gugur juga tuntutan jemaah tu bagi pihak diri dia. Sebab dia tu orang fasik. Orang tak sembahyang ni orang fasik. Orang fasik tak maksum juga rupanya. Sebab apa? Orang tak sembahyang ni hukumannya apa? Bunuh. Sebab itu dia pergi, kalau dia pergi menyebabkan dia kena bunuh sekalipun, wajib pergi. Tak gugur tuntutan jemaah tu. Maknanya kalau dia taubat besok, dia kena qada balik jemaah yang dia tak pergi, walaupun waktu tu waktu darurah sekalipun. Nampak tak? Tu orang yang tak sembahyang, ya, duduk rumah tak sembahyang, jemaah tu tinggal, walaupun tengah jalan tu darurah sekalipun, bila dia taubat esok, dia kena qada jemaah yang dia tak pergi tu, walaupun darurah. Sebab bagi diri dia tak ada maksum. Sebab dia fasik. Nampak tak? Sedangkan orang lain tak wajib pergi waktu tu kan. Sebab dia maksum. Kalau pergi mudarat. Jadi orang lain dah gugur, dia tak gugur. Kalau dia taubat, kena qada jemaah yang tak pergi tu. Faham? Ya? Fasik orang tak sembahyang ni, tak boleh jadi wali nikah. Kalau nikah anak tak sah, anak berzina nanti, ya, kena pakai wali hakim. Dan bahasa Syafi'i kita, orang fasik ni kalau nak bertaubat setahun. Tahun ni dia taubat, tanda hari bulan. Setahun tak tinggal sembahyang, tahun depan baru boleh nikahkan anak jadi wali. Itu mazhab kita Syafi'i. Dia tak boleh istighfar, taubat, astagfirullahaladzim, astagfirullah, tu nikah. Tak sah. Dalam mazhab Syafi'i, orang fasik, wali fasik, nak nikahkan anak, wajib taubat paling kurang setahun. Cuma yang ada ikut selama ni taklid pada pandangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya, Imam Ghazali dia berijtihad, dia kata, ya, bolehlah orang tu bertobat dengan syarat taubat nasuha waktu nak nikah tu. Kerana kalau dia tak diizinkan jadi wali, dibimbangi anak dia tu terjatuh dalam zina. Nak tunggu setahun kan budak ni ada hunduk ngelorok ni, ya, izin je lah dinikahkan untuk elakkan zina. Itu pendapat Imam Ghazali. Yang kita duk kata dhaif tu, nikah ikut pendapat dia. Dan ikut pendapat Imam Syafi'i, setahun taubat baru boleh jadi wali orang yang tak sembahyang. Ada? Ya, tidak pakai wali hakim dia. Itu hukum fiqh.
Sebab orang tak sembahyang ni dia tidak ada agama. Innas salata, apa hadis Nabi tu? Apa hadis tu, tiap agama tu? As-salatu imaduddin. Ya, sembahyang tu tiap agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman hadamaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiap agama. Siapa mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang, dia meruntuhkan agama. Tak ada agama bagi dia mau tak sembahyang. Sebab itu dalam mazhab lain, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, orang tak sembahyang ni hukumnya kafir. Kafir terus, tak sembahyang dengan sengaja. Mazhab kita Syafi'i saja, tak sembahyang tu tengok dulu, belum hukum kafir lagi. Dia tak sembahyang tu kenapa? Kalau dia tak sembahyang itu, dia menafikan yang sembahyang itu wajib, dia kata tak wajib, baru jatuh kafir. Tapi kalau dia masih mengaku sembahyang tu wajib, malas je nak sembahyang, dia belum kafir, dia fasik sahaja. Itu di sisi mazhab Syafi'i, ringan sikit bab tu. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi, tak sembahyang je kafir. Kena mengucap 2 kalimah syahadah dulu, baru masuk Islam balik. Kalau sembahyang je terus tak sah, sebab dia dah kafir, murtad. Mana? Dahsyat tak sembahyang ni. Ya, dosanya. Iblis pun sujud dengan Tuhan. Ya, 70,000 tahun Iblis ibadah, sehingga muka bumi ni tidak ada tapak yang tak pernah disujud oleh Iblis. Dia cuma tak nak sujudkan Nabi Adam saja. Dengan Tuhan dia sujud. Ya, oleh kita tak ada sujud dengan Tuhan, teruk daripada Iblis lagi. Tahu tak? Ya. Kena jaga anak daripada kecil, dilatih. Anak-anak tu kalau kita dapat jaga sembahyang, insya-Allah dia liar macam mana pun dia ada batas, dia boleh jaga diri. Tapi kalau dia tak sembahyang, memang dahsyat. Kalau nakal sungguh. Ya, kalau kita boleh jaga sembahyang di 5 waktu, kalau dia liar macam mana pun, insya-Allah dia masih terkawal. Sembahyang tu bagi monitor dia, filter diri dia. Ya, sebab itulah kena jaga. Nabi suruh jaga dia kecil lagi. Ya, 6 tahun dah suruh, 10 tahun, dengan 9 tahun tak sembahyang, rotan. Ya. Supaya apa? Supaya dia ada monitor bagi diri dia. Ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu dapat cegah fahsyak dan munkar. Maknanya kalau dia sembahyang, dia tak akan buat munkar. Kalau sembahyang buat munkar, belum sembahyang, baru duk berlatih-latih sembahyang je. Ya. Sebab sembahyang tu dapat cegah fahsyak munkar. Pergi sembahyang kat masjid, habis sembahyang duk keluar ngumpat orang, belum sembahyang tadi tu, baru duk berlakon-berlakon. Kalau betul dia sembahyang, dia tak akan mengumpat orang. Kalau betul dia sembahyang, dia tak akan fitnah orang. Kalau betul dia sembahyang, dia tak akan buka tudung. Ini keluar dari masjid, cabut tudung. Masuk masjid, pakai telekung. Sembahyang ke apa? Kalau betul sembahyang, tak akan buka aurat. Kalau betul sembahyang, tak akan menggaul lelaki perempuan. Kalau betul sembahyang, tak huru-hara dunia. Maknanya berapa ramai orang belum sembahyang, walaupun kita nampak dia sedang sembahyang, kerana dia tidak dapat menjiwai diri sembahyang. Sembahyang yang Allah terima, sembahyang orang yang membawa martabat ihsan dalam hati dia. Kalau kita sembahyang membawa martabat haiwan, Allah tak akan terima sembahyang kita. Tandanya sembahyang tu tak boleh jadi monitor diri kita. Keluar sembahyang, ngumpat lagi tu, makna dia sembahyang dalam keadaan dia haiwan di sisi Allah, bukan manusia. Hatinya kotor, tak membawa martabat manusia, martabat ihsan.
insaniyah. Ada? Ya. Berapa ramai orang yang membawa jiwa haiwan pergi sembahyang. Masuk masjid duk bergaduh. Dengan takaburnya, dengan sombongnya, dengan ujub, dengan bangga, sembahyang, bawa sifat-sifat mazmumah. Ya. Itu punca sembahyang tak diterima. Kalau nak kenal sembahyang kita diterima tak terima, sembahyang kita dapat tak mencegah diri kita daripada buat mungkar. Kalau sembahyang tadi dapat mencegah, itu tanda sembahyang kita Allah dah terima. Tapi kalau sembahyang tu belum mencegah mulut kita, sembahyang tu belum mencegah hati kita duk mengatur orang oleh hati je. Macam dia buat benda. Habis sembahyang kita. Ya. Kita nak menghukum orang baik tak baik, kita sendiri belum tentu kita ni baik tak baik dah. Nak pelaki orang. Lah hati je dah mesti. Makna tu orang tu hatinya belum salim. Allah tak akan terima ibadah yang membawa hati yang tidak salim. Kerana Allah hanya terima daripada orang yang takwa saja. Tidak membawa sifat takwa, ibadah tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun sebagai latihan kena suruh anak-anak sembahyang. Satu hari mudah-mudahan sembahyang itu bila dia biasa-biasa pun masuklah hati. Dapat dia dicegah mungkar. Dekat awal sembahyang juga, mungkar-mungkar juga tak berteruskan. Mudah-mudahan dia duduk hampir tu satu hari sembahyang tu boleh meresap dalam diri dia. Sekali je Allah terima sembahyangnya, insya-Allah baiklah dia. Tahu tak? Ya. Kalau sekali je Allah terima diri kita, Allah angkat darjat kita, kita tak akan jatuh dah. Dia tak serupa manusia angkat. Manusia ni kalau ada angkat oleh manusia, satu hari jatuh balik. Tapi kalau Allah angkat kita sekali, Allah tak akan turunkan darjat kita. Ya. Sebab tu kalau Allah dah terima ibadah kita, kita dah boleh menjauhi ibadah tadi hingga dapat membentuk peribadi, insya-Allah. Ya, hampirlah kita kepada Allah, makin hampir sehingga jadi orang mukarrabin. Ya. Dan yang zina, yang muhsin, orang zina yang muhsin ni zina yang telah berumah tangga, baca muhsan. Zina yang muhsan. Muhsan ni makna yang dikubu akan dia oleh suami dia, ataupun dia tu muhsin untuk bagi lelaki. Kalau perempuan muhsan, apa mak muhsan? Yang dikubu, yang dipelihara, yang dijaga. Siapa jaga dia? Tok laki dia. Mana perempuan itu ada tok laki, suami itu ada isteri. Bila perempuan ada tok laki, perempuan tu panggil muhsan. Tok laki itu muhsin bagi dia, pelindung diri dia, pengawal diri dia. Maknanya dia bini orang. Kalau tok laki itu dah kahwin, tok laki itu muhsin sebagai pendinding bagi suami, bagi isteri. Kedua-dua mereka ini bila berzina, hukumnya apa? Rejam sampai mati. Jadi mereka ni tidak maksum. Siapa orang tak sembahyang tadi? Ya, bila dia berzina, maka tak gugur tuntutan sembahyang berjemaah atas diri dia bagi orang lelaki. Ya, orang perempuan tak wajib jemaah dengan orang lelaki. Baca muhsin lah kan macam tu, lelaki je. Ya. Maknanya walaupun waktu tu darurah tengah jalan, bagi orang lain tak wajib pergi dah. Sebab kalau pergi bila mutarat, dia kena pergi juga. Apa sebab berzina? Sebab diri dia tu memang kena mati pun. Orang bunuh mati, memang kau nak kena mati pun. Kena macam sampai mati. Jadi dia tak maksum. Ya, dia tak maksum. Jadi tuntutan sembahyang jemaah tu masih tertegak di atas tunggak dia, atas kepala dia. Kalau dia tak pergi, berdosa. Dia kena pergi. Ada? Ya, maknanya bila jemaahnya dia tak pergi tu, dia kena qada. Qada jemaah. Ya.
Pergi Jumaat nak qada macam qada zuhur je lah. Dosa tak pergi Jumaat tu tetap kena kat dia. Dan harta-harta mereka itu maka harta-harta orang yang tadi, harta orang kafir harbi, harta orang murtad, harta orang tak sembahyang, harta orang berzina juga tidak maksum seperti diri mereka. Nampak? Ni orang lain harta maksum, kita tak boleh mana-mana nak ambil harta dia, berdosa. Nak pergi curi harta orang Islam, nak curi harta kafir sini tak boleh. Ada pun kafir harbi, harta dia tak maksum. Orang tak sembahyang pun tak maksum juga harta dia. Ya. Orang berzina, ya, tak maksum juga kalau dia ikut di sini. Maknanya kalau dia pergi menyebabkan harta dia kena rompak, kena pergi juga. Tak apa suruh kamu berzina, tak apa suruh kamu jadi orang fasik. Ya. Maka takut orang zalim atas yang tersebut tidak uzur. Ya, kalau dia takut harta dia kena zalim, dia takut diri dia kena zalim, tak gugur. Ya, maknanya kena pergi juga. Sebab dia tu tidak maksum. Diri dia tak maksum, harta dia pun tak maksum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia tu orang fasik, orang yang durhaka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, besar ya kalau kita tahu apa nama dosa ni, ya, orang tak sembahyang ni. Sebab tu di zaman Nabi dulu ada seorang, dia bernazar, ya, seorang sahabat bernazar kalau dapat satu hajat, dia nak minum air kencing anjing. Ya, tiba-tiba dapat, jumpa Nabi. Ya Nabi, macam mana nak minum air kencing anjing ni? Aku dah bernazar ni. Dan dia kata, kamu pergi cari rumah orang tak sembahyang, tunggu kat situ. Bila hari hujan, kamu tadah air hujan yang terkena atap rumah dia. Martabat air hujan yang kena bumbung rumah dia tu nilainya sama dengan air kencing anjing. Minum air tu. Oh, hina tak hina orang tak sembahyang tu. Sampai ke air hujan yang kena bumbung ni turun kat tanah, sama dengan martabat air kencing anjing. Oh, ya. Itu duk berkawan dengan dia, berkawan dengan anjing. Duk bergelomok dengan dia, bergelomok dengan anjing. Tak ada berkat. Ya. Yang ke-11, ya. Yang ke-11 perkara yang menggugurkan sembahyang jemaah. Yang ke-10 dah habis dah. Ya. Yang ke-11 takut daripada habas. Takut daripada habas tuan hutang akan orang yang berhutang, yang paksa daripada membayarnya, yang apa daripada membayarnya. Dia ni orang apa? Orang miskin, hutang dengan seseorang. Hari ni Alung, siapa suruh hutang kat Alung tu? Ya, satu tak ada duit nak bayar. Kalau dia pergi sembahyang jemaah, takut serempak dengan orang ni, dia habas. Habas makna dia tangkap, dia kurung. Ya. Macam Alung lagi ni tak. Tapi Alung ada riba. Ya. Ni dia paksa bayar, sedangkan dia bukan tak nak bayar, tak mampu nak bayar. Jadi kalau dia keluar, alamat kena tangkap dengan orang yang dia berhutang. Panggil apa? Pemihutang ke penghutang? Kalau yang berhutang dia panggil apa? Berhutang yang memberi hutang. Ada istilah penghutang, ada istilah pemihutang. Mana satu? Tak ingat tengok terbalik dah. Ya, orang yang berhutang dia panggil apa? Penghutang. Yang beri hutang, pemihutang. Jadi penghutang ni dia takut kalau keluar aja, pemihutang duk tunggu dah dengan kapak ni.
Aku jumpa ubat mak ni memang aku apa? Lebah aja. Tak bayar-bayar dia aku ni. Dia tu bukan tak nak bayar, dia apa-apa. Syarat nak jaga diri dia, harta dia, ya, maruah diri dia. Maka syarat menggugurkan, tak payah fikirlah, takut jumpa orang ni. Besok ada duit pun bayar. Ya. Makna orang dia kerja dia alung tu orang Jumaat tak apa. Kalau dia keluar malam Jumaat menyebabkan alung duk menunggu. Tangan alung tu berdosa. Ya. Kait dengan riba. Takut dihabas. Habas makna ditahan. Yang ke-12, menunggu orang sakit yang tak ada, yang tiada orang bicaranya, walaupun tidak kerabatnya. Walaupun kita ni tak kena mengenal dengan dia, tapi kita ni jiran dia ke, sahabat dia ke, dia ni seorang, ya, sebatang kara, anak pun tak ada, saudara tak ada nak jaga dia. Kita yang duk cara dia. Ya, kalau kita tinggal pergi sembahyang menyebabkan dia ni kan semput ke apa ke, mati tu golek sendiri kita. Ya. Jadi nak kena jaga dia. Kalau tinggal mudarat dia. Kalau kita duduk sini dari segi adat kata kita boleh jaga dia, taklah mudarat. Maka kita tak wajib pergi sembahyang Jumaat. Macam doktor yang membedah orang lah. Doktor kalau kes emergency terpaksa bedah, menyebabkan masa tu panjang kan, bila bedah bukan boleh berhenti sekat jalan sambung kemudian Jumaat pula. Tak boleh. Jadi dia tu, ya, dibenarkan tinggal sembahyang Jumaat, ya, walaupun Jumaat sekalipun, kerana nak memelihara diri orang pesakit. Kalau tidak ada orang lain lah, ya, kalau ada orang lain fardu kifayah, ya. Ataupun kita jumpa orang tengah jalan nak pergi sembahyang Jumaat ni, tengok orang accident, ya, abang dia parah pula. Kalau kita tak tolong hantar hospital, mati orang tu kat situ. Ya, waktu tu tak ada orang lain, kita saja. Wajib kita hantar dia kat hospital. Wajib tu, tak hantar berdosa. Ya, tak ada orang lain nak tolong dia, kita je yang boleh tolong. Angkat dia hantar hospital sama Jumaat tak apa. Walaupun kita ni bukan anak dia, bukan kerabat dia. Dari segi ihsan, ya, nak menolong orang lain. Tahu tak? Ya, tak wajib sembahyang. Bukan tak wajib sembahyang, tak wajib berjemaah dalam sembahyang itu. Ya. Atau orang sakit, itu masalah pertama. Yang kedua pula, atau orang sakit, ada orang bicara, tetapi kerabatnya yang hampir mati, tidak atau orang sakit, ada orang bicara, tetapi kerabatnya yang hampir mati. Dia ni ada orang nak jaga kerabat dia ni. Apa nama orang sakit ni? Nurse ke nak jaga dia ni, kaum kerabat bagi pesakit yang dah nazak. Ya, anak kita ke ayah kita tengah nazak, walaupun ada orang lain nak jaga, dengan sebab kita ni kekerabat dengan dia, kalau kita pergi alamat tak sempat nak tengok dia mati, kita nak teleking dia, nak apa kan, boleh tinggal sembahyang jemaah, mari duk jaga dia, dia nazak dah, telkingkan dia, ajarkan dia. Sebab kita ni kaum kerabat. Orang lain tu yang duk jaga dia bukan kaum kerabat, takut-takut dia tak ambil indah mana, mati-matilah, lagi cepat lagi bagus, tak payah aku jaga. Ada. Ya, jadi dia tak talqin, tak ada apa. Kita tolong talqinkan kerabat kita. Walaupun ada orang lain yang tolong jaga, tapi bukan kerabat, kita kerabat dia. Dia dah nazak. Kita nak talqin, kita nak
baca Yasin. Ya. Jadi kalau pergi sembahyang menyebabkan tak ada orang nak ajar dia talqin. Ya. Waktu tu iblis berkeliaran tu. Ya, Nabi suruh baca Yasin. Ya. Tiga orang nak nazak. Ya, orang mati nak mati, Nabi suruh baca Yasin. Baca lah. Jadi kita ni akan korban dia. Dan orang tu dah hampir nazak. Walaupun ada orang lain duk jaga dia atau sebagainya, kita ni boleh tak pergi jemaah kerana dia ni dah hampir nak mati. Tetapi berjinak-jinak orang sakit dengan dia. Ada orang sakit tu serenok kita duduk dekat dia. Walaupun ada orang lain duduk jaga dia, kita ni kaum kerabat dia, orang sakit tu suka kita duduk dekat dia. Ayah dengan anak apa tak suka dah. Ya, dia suka anak dekat dia. Kalau anak dah pergi menyebabkan dia jadi resah, jadi sakit, tambah sakit. Walaupun ada orang lain duduk jaga tak sama. Ya. Jadi kita dibenarkan oleh syarak. Ya, untuk kali terakhir takut-takut dia pergi tak sempat kita nak temu dia, nak talqin, nak apa. Ya. Yang ke-13, yang terakhir dah, ya. Mengerasi mengantuk. Tidak semata-mata mengantuk. Yang ke-13, mengantuk yang melampau. Kalau kita sembahyang menyebabkan kita tak boleh pelihara bacaan kita, menyebabkan bacaan kita tak jadi tak betul. Ya, hilang. Sembang-sembang. Waktu itu kena tidur dulu. Ya, tidur lah. Biarlah orang sembahyang Jumaat pun, kita dah ngantuk pergi sembahyang Jumaat pun, pingsan tengah jalan. Ya. Ataupun sembahyang tu bacaan pun jadi tak betul. Mengantuk yang bersengatan, dia bukan mengantuk sikit-sikit. Mengantuk yang boleh masih jaga lagi tu wajib pergi. Dia mengantuk dah hampir macam nak pingsan dah. Ada je nak jadi mengantuk sungguh macam tu je. Baca pun tak sedar, serat jalan hilang tengah jalan. Orang dah sejuk dah, dia masih berdiri lagi. Habis tidur dulu lah macam tu. Baik dah sembahyang. Ya. Tidur je dia. Panggil na'as. Dalam bahasa Arab panggil na'as. Ya, Nabi kata bila kamu datangnya perasaan na'as tadi, tidurlah dulu. Tu dah hadis dia. Ya. Kena tidur dulu. Dah segar nanti, baru sembahyang. Itu pun sekiranya masa masih panjang lah. Ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin ilhamal malaikatil mukarrabin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalan wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.